Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Hari ini kita nak kongsi macam mana kita nak cari, kalau macam contoh kita ada dalam satu-satu kaunter kan. Kita beli satu-satu kaunter dan kaunter tu dah profit ataupun kaunter tu belum profit ke apa ke, ataupun kita nak masuk kaunter tu. Okey, kat mana kita nak tengok support dan juga ataupun resisten yang bakal pergi ataupun support yang bakal menjadi lantai untuk hari tu Okey, jadi kita akan jadi kita nak tengok support resisten, jadi tulis sikitlah support resisten, support dan juga resisten, support resisten untuk hari tersebut. Alright. Sama ni 256, 150. Kita try tengok. Okey, kita nak tengok support dengan resisten untuk hari tu. Kita bagi pendek sikit lah. Okey. Kita nak tengok support dan resisten untuk hari yang kita masuk tu lah. Hari tu ke? Bukan hari kita masuk, hari okay, first kita pergi kat kita punya chart lah. Jadi kita nak contoh kita dah tahu. Okay, kita nak mengandaikan ini adalah support yang paling kuat kerana harga terakhir yang pergi pada hari 19 November ni jatuh pada 0.405. Okey, kita pun tangkaplah pada harga 410 Jadi ini cerita pada hari tu lah. Kita tangkap pada 410 contoh. Okey, first kita kena pergi ke 5 minit time frame. 5 minit time frame pada 19 bulan Okey, pada 20 bulan Okey, dia dibuka pada ni semalam. Ini dibuka pada 410. Yang dia turun, dia kena balik support yang ni, yang dia naik balik lah. Okey, kat mana kita nak cari support yang kuat adalah kita tinggi sikit. Kita tak nampak lah Okey, kalau kita beli di sini lah kan, 410 ataupun 405 ni, kemudian kita tunggu support yang kuat ditandai dengan jumlah volume yang besar. Okey, batang volume ni adalah kita refer kat bawah ni lah, bar yang ada dekat bawah ni kan. Jadi kita cari bar yang paling tinggi pada waktu tu. Contoh kita ada kat time ni kan, time ni kita mana nampak lagi sini. Jadi kita tengok waktu yang kita beli tu ada tak batang hijau ataupun batang volume yang tinggi. Batang volume yang tinggi tu menunjukkan dia banyak support kat situ lah, banyak entry masuk dekat kawasan situ. Okey, kat sini kita dapat detect. Okey, tanda
Okey, kita dapat detect support. Alah, salah tanda lagi dah. Salah. Kita nak horizontal line. Okey, kita cari batang hijau ni. Kita pergi kat puncak dan juga kita pergi ke tapak dia. Okey, puncak dan tapak. Okey, oleh kerana dia punya resistance dia 1 bit dia. 1 bit ni tak kuat lagi. Dia mudah pergi ke bawah. Dia mudah turun lah. Tapi kalau setakat dia turun 1 bit ataupun 2 bit, kalau jenis daily time frame lah, ni jangan kisah lagi lah. Terutamanya untuk support-support yang kecil ni lah kan. Okey, dan kita tengok ni jadikan support dan juga resistance lah. Dan dia pun main dekat kawasan sini lah. Okey, dia pernah turun, dia naik balik. Turun, naik. Turun 1 bit. Ni jangan cuak lagi. Kalau turun 3 bit baru cuak. Okey, ni naik balik. Turun, naik. Turun, naik. Dia akan pergi ke ni lah, kawasan yang kita tanda support ni. Okey, kemudian ni bawah support, atas resistance lah. Kemudian dia turun. Ni 1 bit. Ni 2 bit. Oh, kita dah cuak dah. Jangan cuak. Cuak kalau dia turun yang ketiga. Okey, turun 1 bit. Kemudian dia naik. Dia naik ke resistance. Dia tak dapat pecah resistance lagi. Kemudian pukul apa ni? Pukul 2. Dekat ketiga dah. Okey, ni dia turun. 1, 2. Jangan cuak. Kalau ketiga boleh cuak. Okey, kemudian dia naik balik. Kemudian dia masuk balik dalam dia punya range support resistance tu. Kemudian dia turun balik. Misalnya dia jualan lagi, tak berjaya menarik lagi. Kemudian 5 minit berikutnya, kemudian masih dalam posisi yang sama dalam support resistance. Okey, kemudian dia berjaya tembus. Bila berjaya tembus, kemudian kita tengok kat sini dia dah naik. Maksudnya dia mencari resistance baru lah. Resistance baru. Kemudian dia masih tak tahu lagi kat mana hala tuju dia. Kemudian kita tengok, okey, candle yang volume ni lah, batang volume ni. Okey, ni menunjukkan dia punya support resistance yang terbaru. Okey, jadi kita tanda. Okey, tanda satu lagi. Di bawah tanda, di pucuk pun tanda. Okey, jadi kita entry tadi pada 415 aja. 415. Okey, 415 ni kan. Jadi kita tak perlu, kita dah boleh rasa lega sikit lah. Sebab dia dah, counter yang kita masuk tu dah ada beberapa support lah. Dah ada beberapa support. Sungguhnya 1, 2, 3. Kita masuk 405 kan. Jadi kita dah tahu dah counter ni dah boleh pergi sampai mana. Kalau support yang tinggi ni pecah, save lah profit kita. Maksudnya jual lah kat sini ke. Ataupun kalau kita nak hold dulu, kita nak tengok dia melantun tak. Kalau dia melantun, dan melantun dia tu dapat pecahkan balik resistance ni, baguslah. Alright. Okey. Faham tak faham? Faham ke no? Jadi kita tengok batang volume, tanda dia sebagai support. Okey. Dan dia berada pada harga close pada hari semalam, hari Jumaat itulah, di dalam range support dia adalah 445. Support 445, 435. Jadi bila kita tengok support 445, 460, dia close 455 kan. Okey, kita buka balik daily time frame ni. Alright. Okey, boleh faham sikit lah ya. InsyaAllah boleh faham. Lama-lama duduk menelaah ni boleh faham lah kan. Okey, jadi dekat sini kita dah tanda tadi kan. Jadi kita dah tahu dah. Okey, support dia adalah pada 445. Resistance dia adalah pada 460. Kalau dia buka pada hari selepas ni, iaitu pada keesokan ni lah, ataupun Isnin ni lah. Kalau dia buka pada harga penutup, ada pok-pok yang dekat sini ni, dia akan rasa macam
tak secure lah. Kita yang masuk awal ni rasa okey lagi lah, selagi awak tak pecah support, awak ni lah kan. Pokok yang kat sini dia akan rasa psikologinya lah, dia akan rasa unsafe lah. Dia kata dia dah ada sedikit profit, mungkin dia boleh jual lah kan. Mungkin akan ada sedikit penurunan sehingga ke 445. Kalau sekejap cik. Kita sambung balik. Tadi kita tahu support dekat 445. Jadi bila dia opening esok bila dia open, kalau dia open tinggi, lagi secure lah. Kita tahulah kat mana yang kita kena jual. Iaitu kalau dia open tinggi, kalau puak-puak sini nak ambil profit cepat, dan ramai nak ambil profit cepat, batang sumbu ataupun harga akan turun ke kawasan inilah. Mula mungkin dia akan turun ke sini. Sebab ni resistant ni, maksud dia kita tak tahu tahap kekuatan dia. Tapi kalau pecah, dia ada support yang kena ni lah. Dia ada satu penghadang yang dia kena pergilah. Tapi kalau pecah juga, maksud dia trend tak berjaya diubah mendaki. Sebab hari tu dah trend turun kan, dalam tempoh jangka masa pendek dah trend turun lah. Sekarang ni dia nak buat pendakian baru lah. Jadi sekarang ni kita dia dah berjaya memecahkan support-support tertentu dekat kawasan sebelum-sebelum ni kan. Cumanya pada hari ni yang kita dapat kenal pasti dia punya support adalah pada 430, 435, 445, dan juga resistance sebab ditutup di bawah tu adalah pada 460. Macam saya katalah, kalau esoknya contoh kita hold kat sini, jangan apa yang menyebabkan ataupun apa faktor yang mendorong kita jangan panik adalah berkaitan dengan ada banyak resistance ataupun support yang dia kena tembus sebelum dia pergi ke entry kita. Tak kira lah kita ada kat sini ke, maksud dia ada support-support tentulah. Kalau dia open pada paras atas daripada paras resistance ni, InsyaAllah safe lagi lah. Kalau tak banyak berlaku jualan lah. Saya rasa tak banyak berlaku jualan ni sebab sini dah ada push factor kan. Kalau nak turun pun, kalau dia contoh dia buat gap up, kalau dia buat gap up atas para support, kalau dia berjaya turun dan dia berjaya naik balik, maksud dia ada orang beli, ada orang jual, tapi tak banyak orang jual, dia naik balik dan dia turun pun tak sampai separuh, maksud dia gap up tu mungkin akan boleh memecahkan resisten yang lain. Yang paling dekat resisten di sinilah, di sini, di pucuk ni lah, di pucuk ini. Jadi kita bolehlah setkan ni sebagai TP kita, target price kita kan. Dia sentuh itu, bolehlah sambil jual lah. Ataupun kita tengoklah keadaan ada kekuatan lagi tak nak naik ke atas, ataupun support yang terbentuk kat sini ni kuat dekat mana. Jadi kita hold pada tu lah. Tapi yang tu yang penting berkaitan dengan support resistance, supaya bila kita tahu support dan resistance, kita tak buat panic selling, kita tak buat tak keluar pada waktu yang sepatutnya. Contoh dia dah berjaya pecah resistance ini, berjaya pecah tu kita jual, kata aduhai kenapa lah kau jual waktu dia pecah. Biasa waktu dia pecah dia akan cari resistance baru. Jadi carilah tempat-tempat yang resistance barulah. Contoh kita letak kat sini ke, kita tanda. Dia pecah resisten, kau pergi jual pula kan. Tu cerita dia tak tahu support resisten tu. Ataupun mungkin dia ada satu keilmuan yang berkaitan dengan volume dah cukup ataupun buy rate dah cukup tinggi ni, orang akan start menjual ni. Dia pun inilah, ikut trading style masing-masing lah. Kalau macam saya, mesti saya nak tunggu dulu lah kan. Tunggu dulu. Jadi ingat hari Isnin ni, kalau kita tengok counter MMAG ni, kalau dia open tinggi, kalau dia sentuh body, maksimum kat sini lah. Maksimum sebenarnya kat sini, tapi kita play safe lah, kita maksimum sini lah. Potensi gap up tu akan melonjakkan lagi dia punya harga lah. Ataupun kalau dia open pada paras close hari tu,
Mungkin juga kalau dia melantun kat tengah ni pun, kalau 435 ni pun dia mampu naik lah, bergantung juga kepada volume. Sebab kalau kita tengok volume ni 27 juta ni, tak tahulah, tapi kalau dia bawa game up mungkin dapat tarik volume lah kan. Ikut counter ni lah kan. Tengoklah, ini hanya pendapat sendiri sahaja. Ada tengok macam mana dia buka esok. Untuk orang yang tak masuk ni, sebenarnya entry adalah pada atas resistance. Janganlah entry time sekarang dia open harga ni, kau entry terus kan. Jangan entry lagi, sebab yang tu tak stabil lagi, mana tahu dia tak dapat pecah resistance kan. Jadi entry lah pada selepas resistance yang kita tanda ni, iaitu pada 460. Dan jangan entry pada 460. Kadang-kadang dia ada test, dia ada test 1 bit 2 bit kan. Dia entry lah pada bit kedua ataupun ketiga. So dia 460, entry lah pada 465. Untuk entry boleh pecah resistance yang kedua. Jadilah dia sebagai kita punya support yang kata okey, harga aku safe sehingga sehingga paras 480 ni lah. Jadi kita tengoklah hari Isnin ni bagaimana keadaan dia. Mana tahu ada sesuatu yang bermanfaat lah hasil dari perkongsian saya kali ni. Sebab bila kita kaji dan kajian kita tu tak betul, kita boleh menilai balik, kenapa tak betul lah, salah aku punya ni. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat satu ilmu lah berkaitan dengan itu alright. Ada apa lagi? Tak ada dah rasanya. Setakat ni dulu perkongsian untuk kali ni. Kita sambung lain kali lah, next time. Alright.